Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita dapat menyambung pengisian rahsia di sebalik susunan 114 surah di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan masuk kepada surah Al-Hujurat sehingga kepada suratul Tahrim. Okay, sebelum tu tuan-tuan, saya nak pengesahan suara saya boleh dengarkan? Dengar, Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Baik. Hari ini insyaAllah kita akan ambil sedikit beberapa surah berada pada juzuk yang ke-26, iaitu suratul Hujurat sehingga kepada surah Az-Zariyat. Kemudian kita akan terus kepada juzuk yang ke-27 dan seterusnya kita akan terus kepada surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-28. Okey, kita mulakan dengan kita melihat perkaitan di antara surah Qaf dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Hujurat. Baik. Dalam pengisian ini kita akan melihat perkaitan di antara penutup dan juga pembuka, yang mana penutup ini merujuk kepada surah yang sebelum, seperti contoh surah Qaf, surah yang ke-50, maka surah sebelumnya adalah suratul Hujurat. Maka surah Hujurat kita lihat pada penutup, surah Qaf kita tengok kepada pembuka. Jadi inilah yang kita akan pelajari, penutup, pembuka, yang mana kita nak melihat perkaitan antara satu surah kepada satu surah melalui penutup dan pembuka surah. Baik, pada suratul Hujurat, kalau kita tengok ayat nombor 15 sehingga ayat nombor 17, yang mana tuan-tuan boleh temukan ayat ni pada muka surat 517. Kalau kita buka muka surat 517, kita akan menemukan sifat orang-orang yang beriman. Okay. Ayatnya saya hanya nukilkan ayat yang ke-15 sahaja, iaitu kita akan menemukan perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun. Kita terlihat pada spotlight yang saya tunjukkan ni. Okey. Okey, dalam catatan nota tu saya kemukakan ayat 15 sampai 17 ya, tetapi di dalam nota saya hanya menukilkan ayat yang ke-15 sahaja. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan keseluruhan ayat 16 sampai ayat nombor 17, maka kena buka muka surat 517. Kalau tengok mushaf akan jumpa ayat yang kita maksudkan. Okey, ayat yang ke-15 ini Allah menyebutkan tentang innamal mu'minuna. Okey, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi kat sini kita jumpa penyebutan tentang al-mu'minun. Okey, Allah guna al-mu'minun. Okey. Manakala
Kalau kita tengok surah sebelahannya, iaitu surah Qaf. Surah Qaf ni surah yang muka surat dia sebelah-sebelah. Ayat 3 dan ayat nombor 5 ni kita boleh temukan pada muka surat 518. Sebab tu kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh buka dia kiri kanan saja. Kalau surah Qaf ni dia belah kiri, kalau surah Hujurat dia belah kanan. Okey. Apabila kita melihat, kita gunakan pendekatan melihat surah dengan surah sebelumnya, surah selepasnya, maka kita mendapati dekat surah Qaf, dekat mula-mula ayat 3 sampai ayat 5 ni, Allah menyebut tentang orang kafir. Menyebut tentang al-kafirun. Okey. Jadi, apabila kita gabungkan di antara ayat 15 hingga 17 surah Hujurat dengan ayat 3 hingga 5 surah Qaf, kita akan mendapat maklumat yang lengkap bagi dua jenis manusia. Manusia ni dia ada dua. Sama ada dia al-mu'minun, orang yang beriman, ataupun dia al-kafirun, dia adalah orang yang tidak beriman, orang yang mengingkari. Dia panggil al-kafirun. Jadi kita mendapat, maksudnya surah Qaf ini surah yang menambahkan lagi maklumat bagi surah yang sebelumnya. Jadi kita dapatlah dua maklumat tentang al-mu'minun dan al-kafirun. Okey. Dekat al-mu'minun ini kita akan mendapati maklumat lanjut tentang apa sifat bagi orang yang beriman ini. Kita jumpa mereka ini adalah amanu billahi wa rasulih. Kemudian mereka lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Okey, jadi itulah ringkasan ya bagi surah Hujurat. Okey, pengisian ini kita bukan nak kupas ayat ya, kita bukan nak buat kupasan ayat dengan lebih lanjut. Cuma kita nak tunjukkan, kita nak paparkan bahawasanya walaupun surah walaupun kita dah masuk kepada surah yang berbeza, seperti mana kita buka surah Qaf, surah yang disusun selepas daripada surah Al-Hujurat, kita mendapati penyusunan surah Qaf selepas Hujurat ini merupakan penyusunan yang memberikan maklumat. Bukan disusun surah-surah dalam Quran ini tak ada sebab. Tetapi ia ada sebabnya, ada hikmahnya. Ada perkaitan, ada pertalian, pertautan di antara satu surah dengan satu surah. Antara pertautannya adalah membincangkan tentang dua jenis manusia. Satu manusia al-mu'minun, satu lagi adalah al-kafirun. Jadi, dapatlah maklumat lengkap tentang dua jenis manusia. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lanjut apa sifat yang ada pada orang kafir, maka kena baca keseluruhan ayat yang kedua dengan ayat sampailah kepada ayat yang kelima bagi surah Qaf. Okay, lepas tu kalau kita tengok dekat bawah tulisan penutup surah, pembuka surah tu, kita terus tengok dekat sini. Dekat sini maklumat kita nak ambil. Ini sifat orang beriman. Dekat sini sifat orang yang kafir. Jadi lengkaplah dua-dua maklumat ni tentang apa? Tentang manusia yang ada di muka bumi ini. Sebab dalam dekat alam ni dia ada dua. Sama ada dia ahli syurga ataupun dia ahli neraka. Dia kafir ataupun dia beriman. Jadi lengkap apabila kita menggabungkan antara surah Qaf dengan surah Al-Hujurat. Baik, moga-moga tuan-tuan jelas. Okey. Kemudian kita lanjutkan kepada contoh lain. Kita nak melihat pula bagaimana surah Al-Dhariyat, surah nombor 51 selepas surah Qaf.
Jadi kalau kita buka surah Az-Zariyat, tuan-tuan boleh lihat ya, konsep dia, cuba tuan perhatikan baik-baik. Di mana kita nak melihat perkaitan antara satu surah dengan satu surah? Okey, tuan lihat. Dekat surah Qaf, kita bincang tentang apa ni? Penutup. Maksudnya dah habis dah surah Qaf. Nak masuk kepada penghujung bagi surah Qaf. Namun begitu, apabila kita masuk surah selepasnya, surah Az-Zariyat, kita tengok apa yang menjadi pembuka bagi surah Az-Zariyat. Kalau kita ingat macam tutup, kalau tutup maksudnya habislah surah Qaf tu. Kan maklumat dalam surah Qaf tu maksudnya tamat. Maka kita kena buka surah baru, iaitu surah Az-Zariyat. Tetapi apabila kita mengamati antara pembuka surah Az-Zariyat dengan surah Qaf, kita mendapati ia seperti tidak terputus surah tu. Macam mana kita tahu dia tidak terputus? Sebab, cuba kita tengok tajuk. Okey, kalau kita buka dekat penutup surah Qaf, kita akan menemukan Allah menyebut tentang apa tu? Allah menyebut tentang isu perbincangan tentang hari kiamat. Hari kiamat. Jadi nak tahu hari kiamat, kena buka ayat 41 sampai ayat nombor 44. Okey, dalam nota ni saya hanya bawa ayat 44 sahaja. Okey, kalau nak buat keseluruhan ayat nanti tak cukup. Okey, jadi tuan-tuan boleh buka ya, ayat 41 sampai 44 ni muka surat 520. Dia berada pada baris yang ketujuh daripada 13 baris. Okey, dekat ayat 44 ni kita menemukan Allah menyebut tentang apa? Hari kiamat. Hari kiamat di sini merujuk kepada apa? Peristiwa manusia akan keluar daripada kubur yang telah dibelah oleh Allah di hari akhirat. So apabila manusia keluar daripada kubur, manusia akan pergi tempat berhimpun. Lepas tu kita jumpa perkataan zalika hasyrun. Hasyrun ni tempat berhimpun. Jadi ringkasan ayat 41 sampai 44 surah Qaf mencerita tentang hari kiamat. Okey, ayat 41 sampai 44 surah Qaf ini dah masuk kepada hujung-hujung ayat. Okey, kita ingat apabila habis surah Qaf, tajuk kiamat ni macam tak ada dah lah, sebab kita nak masuk surah baru. Kan, iaitu surah Az-Zariyat. Rupa-rupanya apabila kita buka surah Az-Zariyat, muka surat yang sama ya. Kalau penutup surah Qaf ni dia berada pada muka surat 520. Kalau tuan-tuan buka surah Az-Zariyat pun muka surat yang sama, helaian yang sama. Muka surat 520. Kita baca dekat ayat nombor 5 sehingga ayat nombor 6. Masih lagi bincang tentang hari kiamat. Sedangkan hari kiamat tu dah dibincangkan pada surah yang sebelumnya, itu surah Qaf. Menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan kepada kita walaupun dua surah yang berbeza, kan, tetapi surah Zariyat ini menyambung kembali, menekankan tentang hari kiamat. Kita ingat mudah sahaja. Kalau diulang topik yang sama, diulang, itu menunjukkan kepada emphasize, menunjuk kepada penekanan, nak menunjuk kepada pengukuhan. Okey. Dalam masa yang sama, walaupun topiknya sama, yang ni kiamat, ni pun kiamat, tetapi ada maklumat tambahan yang tidak ada pada surah yang sebelumnya. Okey, jadi kalau kita tengok ayat 5 sampai 6, Allah menyebutkan tentang hari kiamat yang manusia akan keluar daripada bumi yang terbelah,
manusia akan dihimpunkan ini, ia merupakan hari yang la sadaq, benar-benar dia akan hari yang benar-benar akan terjadi. Lepas tu lawaqi', dia pasti akan datang. Jadi hasil daripada melihat pembukaan bagi surah Az-Zariyat dengan digabungkan pada penutup bagi surah Qaf, kita mendapati Allah nak mengukuhkan, nak meminta kita supaya mengingatkan kita selalu tentang hari Qiyamat. Jadi kita dapatlah jawapan bahawasanya penyusunan surah seperti surah Zariyat dengan surah Al-Qaf ini mempunyai pertalian pertautan yang rapat yang tak boleh dipisahkan. Walaupun surah itu dipisahkan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, tetapi topiknya masih lagi sama. Kalau penutup, kenapa kita bincang tentang pembuka? Seolah-olah lepas penutup terus dibuka. Maknanya seolah macam tak nak tunggu lama, bukan ayat tu tengah-tengah, tapi dekat pembuka dia menyambung apa yang telah ditutup bagi surah yang sebelumnya. So moga-moga tuan-tuan jelas, tuan-tuan nampak ke mana hala tuju pengisian ini. Moga-moga kita akan lebih jelas nampak rupanya Al-Quran ni dari sudut susunan surah pun sudah menunjuk kepada kesempurnaan. Bukan surah tu disusun secara cacah merba. Bukan surah tu disusun pada zaman Sayyidina Osman tu. Disusun sekadar nak letak je. Cukup kalah 114 surah. Bukan. Tetapi ia memberikan kita maklumat. Okey, ia menambahkan lagi maklumat. Ia mengukuhkan lagi maklumat yang telah dibincangkan pada surah yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan lagi tuan-tuan. Ada banyak lagi nak belajar ni. Okey, so hari ni kita kena lebih banyak sikit masa, lebih pada 1 jam. Kita nak masuk penghujung Ramadan ni, so kena lebih lagi kuat dia belajar. Okey, kita teruskan tuan-tuan. Kalau dah jelas, izinkan saya untuk meneruskan pada slide yang berikutnya. Okey, kali ni kita dah masuk dah juzuk yang ke-27 ya. Az-Zariyat dengan surah Tur ni, pada penghujung penutup surah Az-Zariyat, kita dah masuk sebenarnya pada juzuk yang ke-27. Okey, surah Az-Zariyat ni selepas surah Az-Zariyat kita akan jumpa surah At-Tur. Adakah surah Tur ini ia surah yang lain tu betul lah, dia memang surah yang lain. Tapi adakah surah Tur ini tidak ada kaitan langsung dengan surah Az-Zariyat? Okey, jawapannya sampai ke hari ini dah masuk juzuk 27 dah. Kita belajar mula daripada Fatihah lagi sampai juzuk 27 dah. Kita dapati tidak sama sekali. Kalau ada pihak yang kata surah-surah dalam Quran ni dia membawa dirinya sendiri. Contohnya Fatihah tentang diri dia je. Dia tak ada kaitan dengan surah Al-Baqarah. Ali Imran tak ada kaitan dengan surah Al-Baqarah. Kita dapati tidak. Tidak sama sekali. Walaupun dia surah yang berbeza, kita telah tunjukkan bukti banyak. Nanti kita akan tunjukkan sampai juzuk yang ke-30. Hari ini kita fokus dulu juzuk yang ke-27. Okey, kita tengok ya. Surah Az-Zariyat, ketika mana kita tengok kepada penutup, ni kita masuk kepada penghujung kepada surah Az-Zariyat. Okey, kita tengok ayat 59 sehingga ayat nombor 60. Okey. Kemudian kita akan tengok pula ayat dalam surah selepasnya At-Tur. Dekat At-Tur kita nak tengok ayat 7 sampai ayat nombor 11.
Okey, tuan-tuan, uh, ayat-ayat ini dia berada pada muka surat yang sama. Muka surat yang sama. Jadi kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan buka dekat Quran terjemahan, tuan-tuan akan mendapati dua surah ni dia berada pada muka surat berapa? 523. Okey, muka surat yang sama ya. 523. Ni pun sama muka surat 523. Okey, mari kita tengok. Surah Zariyat dekat penutup, nak tamat dah surah Zariyat ayat 59 sampai 60. Ni memang dua ayat terakhir. Ayat terakhir surah Zariyat ayat 60. Ni ayat 59 dan 60. Okey, tuan boleh tengoklah ayat dia tu tentang apa. Okey, saya tak sempat nak baca ayat ni. Sebelum ni kita baca. Tapi kita tak sempat nak baca, kita terus pergi kepada topik apa dekat ayat 59 sampai 60 ni. Topik tu sebenarnya dah tertulis dekat sini. Tengok dekat sini dah tertulis sebenarnya dekat atas tu. Orang yang zalim. Okay, Allah nak cerita tentang orang yang zalim. Okay. Orang yang zalim dekat sini, kita jumpa perkataan fa inna lil ladzina apa? Zalamu zanuban. Nampak tak? Zalamu. Inilah orang zalim. Okay, mereka ni orang zalim. Okay. Manakala kita buka surah baru ni, surah Tur. Kita ingat surah Tur ni nak bawa cerita lain. Mungkin kita ingat surah Tur ni macam dia tak ada kaitan dengan surah Zariyat. Tetapi ayat 7 sampai ayat 11 dia cerita juga tentang orang zalim. Sama. Tengok. Dia cerita tentang orang yang zalim. Kat mana kita tengok ayat orang yang zalim? Kita jumpa dekat perkataan lil mukadzibin. Lil mukadzibin ni adalah orang yang mendustakan. Okey, orang yang mendustakan ni dia sebenarnya adalah orang yang zalim. Okey. Maka kita semua bersetuju, rupa-rupanya surah Tur surah yang ada kaitan dengan surah yang sebelumnya. Sebab dia cerita tentang topik yang sama. Kalau macam kita contoh kita kata perkaitan macam mana? Okey. Kita orang Malaysia. Ada kawan kita dia orang Indonesia. Dua negara berlainan tak? Dua negara berlainan lah. Kan? Malaysia ada Perdana Menteri, Indonesia ada Presiden. Tetapi, apa perkaitan kita dengan Indonesia? Contoh, Indonesia, dia ramai orang Islam. Kita pun ramai orang Islam. Indonesia hari ini, dia berpuasa. Kita pun berpuasa. Maknanya, walaupun dua negara yang berbeza, tapi ada persamaan dari sudut apa? Dari sudut Islamnya, dari sudut ibadatnya. Macam tu jugalah surah Tur dengan surah Zariyat. Topiknya sama. Orang zalim, cerita orang zalim. Okey. Jadi, dekat surah Az-Zariyat ni, kalau kita nak tahu perincian tentang orang zalim tu cerita tentang apa, maka kita kena tengok terjemahan lengkap ya tuan-tuan, ayat 59 dan ayat 60. Tapi dekat bawah tu saya dah letakkan dah macam intisari ayat dia. Tapi ini bukan terjemahan penuh. Intisari ayatnya apa? Allah kata orang yang zalim ni, nampak tak? Kan orang zalim. Okay, kenapa dengan orang zalim ni? Okay, orang yang zalim ni ada bahagian dari azab. Ya Allah telah tentukan mereka ni nanti memang ada bahagian untuk kena azab. Dan mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Okay, itu maklumat yang kita dapat dekat surah Az-Zariyat. Apabila kita baca surah Tur, ayat 7 sampai ayat nombor 11, tapi saya bawa ayat 7 dan ayat 11. Kita mendapati apa yang Allah kata ada bahagian dari azab tu. Kan? Ada bahagian dari azab tadi tu. Kita baca dekat sini tadi. Mungkin macam tak kuat lagi. Tetapi baca dekat surah yang selepasnya, Allah kata azab tu inna azab rabbika lawaqi'. Lawaqi' ni maksud apa?
Lawaqi' ni pasti. Maknanya ada bahagian dari azab ni, Allah kata lawaqi'. Lawaqi' tu apa? Lawaqi' tu maksudnya pasti. Jadi apa yang kita dapat maklumat daripada ayat 7 surah Al-Tur ni? Maknanya surah Tur ni dia menguatkan lagi tentang ada bahagian dari azab bagi orang zalim. Maknanya bukan nak acah-acah ya, bukan sekadar nak takut-takutkan orang zalim ni, orang yang kafir ni nanti dia ada bahagian dari azabnya. Tetapi surah Tur dia mengatakan tak, apa yang dikatakan pada surah sebelumnya dia benar-benar pasti. Lawaqi'. Lepas tu diulang sekali lagi perkataan apa dekat sini? Tengok perkataan fawailul, kebinasaan. Sama tak macam ayat yang 60 surah Zariyat? Fawailul lilladzina kafaru. Sama. Ada persamaan. Okey. So apa yang kita dapat belajar? Apa maklumat yang kita dapat hasil daripada kita kombinasi melihat pembuka bagi surah selepasnya dengan penutup bagi surah yang sebelumnya? Okey, jadi moga-moga tuan-tuan jelas tentang pengisian kita ni. Mungkin agak janggal pengisian seperti ni sebab biasanya kita terus bincang ayat ni apa, ibrahnya apa, faedah ayatnya apa. Tapi pada kali ni, Ramadan kali ni, kita nak belajar dari sudut susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim yang kita dapati walaupun dia surah yang berbeza tetapi ia ada pertautan, pertalian yang sangat erat di antara satu surah dengan surah yang lain. Okey, apa maklumat yang kurang bagi surah yang sebelumnya? Ia ditampung pada surah selepasnya. Apa yang ringkas bagi surah yang sebelumnya? Ia akan dispesifikkan. Dia akan didetailkan, dipanjangkan lagi pada surah yang selepasnya. Baik, tuan-tuan, kita teruskan lagi. Boleh tuan-tuan puan? Jelas setakat ni? Okey. Kita lanjutkan. Kita nak tengok pula antara surah An-Najm, surah yang ke-53 dengan surah sebelumnya, surah At-Tur. Tengok, perhatikan baik-baik. Nombor surah daripada surah At-Tur, kita akan pergi kepada surah An-Najmi. Adakah surah Najmi ini surah yang tidak ada kaitan langsung dengan surah At-Tur? Jawab, tetapi boleh jawablah, tapi saya tanya ni nak menampakkan lagi ada perkaitan. Nak tahu ada perkaitan dekat tang mana, dekat sudut apa, maka kita lihat. Okey, dekat penutup bagi surah Tur, kita ambil ayat nombor 49. Okey, ayat 49 surah At-Tur ini, tuan-tuan boleh tengok ya pada muka surat 525. Tengok muka surat 525. Okey, kat sini. Tengok dekat muka surat 525. Okey. Manakala surah yang selepasnya An-Najm ayat 1 ni, kita kena tengok muka surat sebelah dia, iaitu 526 lah. Okay, tengok muka surat 526. Okey, bermakna surah An-Najm ni dia belah kiri, surah Tur dia belah kanan. Okey, mari kita lihat. Pada ayat 49 dalam surah Tur, ni ayat terakhir, 49 ni ayat terakhir surah At-Tur. Allah menutup surah At-Tur dengan ni perintah apa ni? Wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujumi. Okey, ayat ni hati-hati sebab saya bimbang kalau kita tak baca tafsir, mungkin kita akan ingat di sini kita jumpa perkataan tasbih kan?
mungkin kita ingat dia tasbih. Macam kita baca Subhanallah. Okey, siapa Quran terjemahan dia terjemah tasbih? Bertasbihlah. Betul tak? Diterjemah apa? Tasbih kan? Tasbih kan? Okey. Sebenarnya tuan-tuan, tasbih dekat sini bukan sekadar kita baca Subhanallah, Subhanallah. Tasbih di sini sebenarnya adalah salat. Kita tengok sini. Sebenarnya adalah salat. Okey. Salat apa? Kalau mengikut Al-Imamu At-Tabari, salat di sini adalah salat Isya. Fasabih ni adalah salat sebenarnya. Salat Isya. Lepas tu wa idbarin nujum ni, idbar ni maksudnya terbenamnya nujum bintang-bintang, ini merujuk kepada salat fardu subuh. Tapi kalau kita baca terjemahan, kita akan jumpa macam dan bertasbihlah kepadanya pada sebahagian malam dan ketika terbenamnya bintang-bintang. Terbenamnya bintang-bintang ni sebenarnya adalah salat fardu subuh. Ini seperti yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diterjihkan, yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Okey, kita bukan nak tadabbur ayat. Tapi kita tadabbur ayat memang kita akan cari ayat satu-satu. Tapi kita nak tengok apa yang dibincangkan pada ayat 49 surah Tur ini, ayat terakhir ni. Kita jumpa tentang apa? Wa idbarun nujum. Idbarun nujum ni, nujum tu apa? Nujum tu bintang. Okay. Kenapa dengan bintang ni? Bintang ni dia nak cerita tentang terbenamnya bintang. Terbenamnya bintang. Okey. Kita duk ingat cerita bintang terbenam ni ayat 49 ni tamatlah takat ayat 49 kan? Sebab dia ayat surah Tur. Namun begitu, kita cuba tengok menariknya ya. Ni surah Tur kan? Cerita tentang penutupnya bintang. Ya, bintang kan? Cuba tengok surah selepasnya. Surah apa nama surah tu? Oh, surah bintang. Tengok nama surah pun. Nama surah pun dia dah ambil apa penghujung surah Tur. Kita ingat macam cerita bintang ni tamatlah sebab ayat 49 dah. Tapi rupa-rupanya tak tamat lagi lah cerita bintang yang terbenam ni. Sebab apa? Sebab surah selepasnya pun dah nama surah bintang. Lepas tu buka ayat pertama. Tengok dekat ayat pertama. Allah kata apa? Wan najmi idza hawa. Ini Allah bersumpah demi bintang ketika ia terbenam. Cerita tentang apa? Cerita tentang An-Najmi, bintang. Sama tak dengan nujum kat sini? Sama. Najmi. Jadi kita dapati topik yang sama. Menunjukkan apa? Suratul Najmi ni, surah yang menyambung apa yang telah ditutup pada surah Tur. Bahkan surah itu sendiri namanya surah An-Najmi. Kita mungkin tak perasan kalau kita tak ambil waktu macam ni kita belajar, kita tak perasan pun ayat hujung tu nujum. Kita perasanlah ayat tu tentang nujum. Tapi nujum ni rupa-rupanya jadi nama surah yang selepasnya, Suratul Najmi. Lepas tu ayat satu pun pasal bintang. Okey, moga-moga nampak dengan lebih jelas ya bagaimana penyusunan An-Najmi diletakkan selepas Tur. Kan? Sebab kita mungkin sebelum ni mungkinlah kita jenis manusia yang taat pada Allah kan. Kita ni jenis macam mana Quran susun, macam itulah kita ikut kan. Tapi alhamdulillah sikit sebanyak
baru kita dapat jawapan juga sedikit lah, maklumat ringkas. Oh, patutlah suratul Najm ini surah yang ke-53 kena letak selepas surah At-Tur. Kenapa? Antaranya mungkin kerana ada kaitan dengan ayat yang selepasnya. Banyak Allah nak bagi penekanan tentang bintang. Baik, tuan-tuan. Kita lanjutkan lagi. Boleh tuan-puan ya? Kita terus pergi kepada contoh yang lain. Okey. Kita nak tengok pula. Menarik lagi ni tuan-tuan. Ya. Selepas suratul Najmi, surah nombor 50, surah nombor 53 kan? Lepas tu kita nak terus pergi kepada surah tentang apa ni? Surah 54, surah tentang Qamar. Menarik ni. Ni surah bintang. Lepas tu kita masuk surah bulan. Bulan bintang. Bulan bintang ni macam iklan baju Melayu dia. Ke betul? Ke macam mana tu? Bulan bintang, betul tak? Ya kan? Bulan, sebab terbalik lah. Macam ni, ni bintang. Bintang bulan. Ni bintang. Okay. Ni apa? Ni bulan. Okay. Kenapa dengan bintang bulan ni? Okay, kita nak cari jawapan. Kenapa bulan ni, Al-Qamar ni, letak selepas surah bintang? Kita sebut bulan bintang, tapi Quran kata bintang bulan. So kita boleh buat satu jenama. Jenama dia adalah bintang bulan. Ada sekarang dia bulan bintang. Okey, tengok ya. Waktu kita buka dekat ayat yang hujung bagi suratul Najmi ni. Kita tengok yang hujung bagi suratul Najmi. Kita nak tengok ayat nombor berapa? Tengok ayat nombor 57 sampai ayat nombor 58. 57, 58 ni dah hujung-hujung bagi surah An-Najmi. Tuan-tuan boleh tengok ya, muka surat 528. Muka surat yang sama antara dua surah ni. Kedua surah ni dia berada pada muka surat yang sama. Pembuka suratul Qamar dia berada halaman yang sama dengan surah An-Najmi, muka surat 523. Sama. Okey. Jadi cuba tuan-tuan tengok. Dekat 57, 58 ni ringkasan dia ya. Allah nak fokus tentang apa? Hari akhirat yang dah dekat. Azifatil azifah. Okey, kita bacalah dekat ayat lengkap 57 sampai 58. Okey, nak tengok dia punya intisari ayat tu, cuba kita kena tengok, perhatikan baik-baik dekat bawah tu. Tengok kat bawah tu. Okey, ni topik dia. Okey, ni ayat dia. Intisari ayat tu tengok baca kat bawah ya. Tengok kat bawah ni. Okey. Hari kiamat telah hampir datang. Azifatil azifah. Okey. Apabila kita buka surah bulan, kan, surah bulan, kita ingat hari keakhirat ni macam tamatlah pada surah tu. Rupa-rupanya buka surah bulan, ayat nombor 1, pembuka, kita jumpa Allah sebut tentang kiamat juga. Kau ni kita jumpa kiamat ni. Iqta, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Okey. Ayat pertama surah bulan ni dia pasal hari akhirat. Tetapi sama tak akhirat? Dia pun akhirat. Okey. Walaupun dia pasal akhirat, tetapi dekat suratul Qamar ni dia ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan dia apa ni? Dia memberikan tanda. Tanda kiamat ni berlaku. Kalau dekat sini dia cuma kata kiamat tu apa? Hampir datang. Kiamat tu dah dekat dah, dah dekat dah. Kita pun macam tahulah dah dekat. Tapi apa tanda kiamat tu dekat? Apa tanda kiamat tu dah hampir datang? Surah selepasnya menjawab. Nak tahu tak
macam mana kiamat tu hampir datang. Ayat surah Al-Qamar kata, kiamat telah dekat melalui bulan yang terbelah. Bulan yang terbelah. Wansyaqqal qamar. Apa perkaitan bulan terbelah dengan kiamat hampir datang? Kita sedia maklum salah satu tanda kiamat kecil adalah bulan terbelah. Dan memang kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan lihat dalam kita tengok betul-betul bulan kita, memang nampak ia seperti ada terbelah. Di zaman Rasulullah SAW yang belah dia dengan izin Allah lah. Okey, jadi apa yang kita dapat pelajari daripada melihat penutup bagi surah ke-53 dengan pembuka bagi suratul Qamar? Ingatkan dah tutup macam tamatlah ke akhirat tu. Rupa-rupanya surah Qamar dia buka balik cerita pasal akhirat tu. Kenapa dia buka balik? Kenapa dia jadi pembuka? Dia buka balik maksudnya nak menekankan akhirat tu. Lepas tu pula bukan sekadar nak ulang topik yang sama tentang akhirat, tetapi ia memberikan maklumat tambahan. Tambahan apa? Tanda kiamat tu dah dekat tu melalui apa? Bulan yang terbelah. Okay. Jadi kita dapati bahawa surah Al-Qamar ni dia bukan surah yang macam tak ada kaitan dengan surah An-Najmi. Rupa-rupanya memang tak boleh nak dipisahkanlah surah Qamar dengan surah An-Najmi. Dan tuan-tuan pun nampak kan dengan jelas kenapa surah Qamar mesti letak selepas surah An-Najmi. Mesti letak tu maksudnya kita nampak hikmahnya diletak surah Al-Qamar. Sebenarnya ada jawapan lain dalam puan, tapi saya nak tunjuk dekat pembuka je cukup sebab waktu kita tak banyak. Okey, saya harap tuan jelas ya tentang peranan surah Al-Qamar, surah yang selepas daripada surah An-Najm. Okey, tuan-tuan, kita teruskan lagi, kita mengembara, kita pergi kepada surah yang berikutnya. Kita nak pergi surah apa? Mari kita tengok surah yang selanjutnya, iaitu surah Qamar dengan surah Ar-Rahman pula. Apa berkaitan Ar-Rahman dengan Al-Qamar? Okey, mari kita tengok. Okey, macam mana kita nak tengok dia? Okey, maksudnya macam mana kita nak tengok paling dekat surah Rahman dengan surah Qamar? Mestilah kita kena tengok ayat hujung dengan ayat pembuka, itulah paling dekat, betul tak? Yang membezakan surah Rahman dengan Al-Qamar, pemisah dia apa? Pemisahnya adalah itulah nama surah, lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Itulah pemisah antara satu surah dengan satu surah. Jadi untuk tengok yang paling dekat sekali surah Ar-Rahman dengan Al-Qamar, kita kena tengoklah pembuka dia dengan penutup tu, kita nampak yang dekat. Okey. Contohnya orang yang duduk saf yang terakhir. Kan, saf yang terakhir. Maka nak tengok siapa yang paling dekat dengan saf terakhir tu. Orang yang duduk saf yang pertama lah. Contohnya kalau macam ada saf lelaki, saf perempuan kan. Yang pertama tu, itu kita panggil dia sebagai pembuka bagi surah. Yang terakhir tu adalah penutup. Supaya tuan-tuan lebih jelas, kenapalah nak tengok penutup surah, pembuka surah. Rupa-rupanya ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita. Bukan disusun ayat tu penutupnya saja, letak penutupnya macam tu. Lepas tu dekat pembuka surah yang selepasnya saja nak sebut Ar-Rahman dekat situ. Bukan. Ini adalah kalam Allah. Ini adalah perkataan Allah. Mustahil bagi Allah itu ada sia-sia. Tidak. Allah ni maha sempurna. Tidak ada cacat celanya. Okey, mari kita tengok pada surah Al-Qamar, surah Al-Qamar. Tengok ayat 54 sehingga ayat nombor 55. Ayat 54 dengan ayat 55 ni dah ayat akhir lah. Dua ayat terakhir dah ni. Okey.
ketika mana kita baca dekat, tuan-tuan jangan bimbang sebab ayat 1 hingga 3 Ar-Rahman ni dia muka surat yang sama dia 531. Muka surat 531 kita akan jumpa kedua-dua maklumat ni. Okey, ayat 51 tengok ya. Ayat 54 sampai 55 ni cerita pasal orang yang muttaqin dapat syurga lah. Tapi saya nak tengok dekat hujung tu sebab kita nak fokus tentang Allah ni. Nak fokus tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dengan Allah Azza wa Jalla? Allah ini adalah apa? Malikim muqtadir. Malikim muqtadir. Apa maksud malikim muqtadir? Malikin muqtadir ni maksudnya Tuhan yang memiliki malik. Tuhan yang memiliki apa? Memiliki segala-galanya. Okey, termasuk juga Tuhan yang berkuasa. Muqtadir ni macam kita kata takdir. Maksudnya muqtadir ni Tuhan yang dia berkehendak untuk buat apa saja yang Tuhan kehendaki. Contohnya hari ni Tuhan kata Malaysia akan ditimpa jerebu, contoh. Jerebulah Malaysia tu. Lepas tu tengok matahari nampak macam satu qadar kot kan. Sebab matahari ditutupi dengan jerebu. Contoh kan. Ada masa Tuhan kata hujanlah turun. Jadi macam mana kejap hujan, kejap panas. Ni kita dijangka ya. Malaysia ni start bulan Ogos ni, bulan Ogos ni, kita akan panas tau. Siapa yang mengkehendaki panas? Itulah yang Allah yang muqtadir. Yang melakukan ikut kehendak dia. Okey, itu pagi penutup surah Al-Qamar. Apabila kita baca surah yang selepasnya, surah Ar-Rahman, tengok dekat pembuka, masih cerita tentang Allah lah. Cerita tentang apa? Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman tu kan cerita tentang Allah. Allah tu Ar-Rahman. Maknanya kita duk ingat habis suratul Qamar ni, habislah cerita tentang keagungan Allah. Allah itu apa? Malikin muqtadir. Tetapi baca surah yang berikutnya Ar-Rahman masih lagi membincangkan tentang keagungan Allah melalui nama sifatnya Ar-Rahman. Okay. Mungkin kita tengok dekat Malikin Muqtadir ni macam kita dapat macam kita rasa kita fahamlah tentang Allah. Tapi rupa-rupanya tak cukup. Bukan Allah tu sekadar Ma'inda Malikin Muqtadir. Tapi Allah tu juga Ar-Rahman yang maha pemurah. Jadi suratul Rahman ni melengkapkan lagi maklumat tentang Allah Azza wa Jalla. Maknanya suratul Qamar perlukan surah Rahman. Surah Rahman perlukan suratul Qamar. Okey. Kalau nak cari lagi justifikasi kenapa Ar-Rahman ni letak selepas Al-Qamar, apa kaitannya? Okey, kat sini. Cuba tengok dekat sini. Si padam tengok kat sini. Apa maksud Malikin tadi? Tuhan yang memiliki apa? Segala-galanya kan? Kerana Tuhan yang memiliki segala-galanya inilah Tuhan itu dia bersifat Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Ar-Rahman kan kita belajar iaitu maha pemurahnya Allah, tidak mengira dia kafir ke, dia beriman ke, Allah ni maha pemurah, Allah bagi kepada semua. Kenapa semua dapat? Contoh kan, kalau macam kita ada kerajaan bagi duit raya orang yang kerja sebagai penjawat awam. Macam saya tak kerja penjawat awam. Contoh, saya tak dapat duit raya. Contoh kan. Mungkin ada orang dapat bantuan kerana dia B40. Orang yang M40 mungkin dia tak dapat. Tapi Rahman Allah tak ada.
Dia miskin ke, dia kaya ke, dia beriman ke, dia tak beriman ke, rahman Allah ini terpakai kepada semua makhluk dia. Mungkin akan ada yang tanya, Allah ni, dia boleh bagi semua ya? Cukup ke? Kan? Boleh bagi semua. Kenapa kerajaan tak boleh bagi kepada semua orang subsidi? Kenapa kena bersasar? Kerana tak cukup lah. Betul tak? Kalau cukup, tentu dia tak kira lah. Kan? Berapa sisi kereta tu ke, apa pun dia darjat ke, semua bagi. Tak payah nak ada sasar-sasar. Tapi kenapa tak bagi? Kerana terhad. Tapi kenapa Allah tu dia boleh bagi semua? Inilah jawapan dia. Ni, Malikin ni, tu ada kaitan dengan Rahman. Tuan nampak tak penyusunan dia? Rahmannya Allah ini ada kaitan Allah itu Malikin. Dia memiliki segala-galanya. Okey. Jelas? Nampak perkaitan dia dan kita dapat jawapan. Kenapa mesti ayat Rahman ni duduk dia selepas penghujung surat Al-Qamar? Okey. Cuba sedikit lah maklumat dia. Sebab kita mungkin tak perasan pun. Kan, duk baca ayat ni sampai 55, kita terus Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Tapi Alhamdulillah, sikit-sikit kita belajar. Lama-lama, semakin suka kita faham, kita keseluruhan Al-Quranul Karim. Kita kalau boleh dengan Quran ni, kita nak faham daripada kulit ke kulit. Sebab Quran lah nanti akan tolong kita dalam kubur. Quran yang akan bagi syafaat kita nanti di hari akhirat. Okey, tuan-tuan jelas? Saya izinkan saya untuk meneruskan surah yang lain. Ada banyak lagi ni. Okey. Kita pergi kepada contoh Ar-Rahman dengan surah selepasnya Al-Waqi'ah pula. Okey. Ini mudah saja. Okey. Ar-Rahman dengan Waqi'ah. Okey. Dekat surah Rahman dengan Waqi'ah ni, apa perkaitan dia, apa pertalian dia? Mungkin kita dah ingat, mungkin ada kalangan kita ni, dia suka baca Waqi'ah. Dia tinggal ke Rahman. Sian dekat Rahman. Orang duk baca Waqi'ah saja. Tapi kita belajar Quran, tak boleh. Al-Waqi'ah kata tak boleh tinggalkan Rahman. Rahman kata tak boleh tinggalkan Waqi'ah. Kedua-duanya saling memerlukan. Kat mana saling memerlukan? Contoh okey, kalau dekat Rahman, nampak tak topik ni hari kiamat. Waqi'ah pun cerita tentang hari kiamat. Kenapa Waqi'ah perlukan Rahman, Rahman perlukan Waqi'ah? Kerana dekat Rahman, Allah kata kiamat ada kaitan dengan langit terbelah. Langit pecah. Al-Waqi'ah pula kata bumi digoncangkan. Gunung ganang dihancurkan. Nampak tak? Apa yang tak diceritakan oleh Al-Rahman, surah Al-Rahman, diceritakan oleh surah Al-Waqi'ah. Betul tak? Apa yang tak ada dekat surah Al-Waqi'ah, diceritakan oleh surah Al-Rahman. Jadi kita dapat lengkaplah. Oh, kiamat ni terjadi mesti apa? Langit terbelah. Oh, kiamat ni akan terjadi bumi digoncangkan. Oh, kiamat ni akan terjadi gunung ganang dihancurkan. Jadi kita dapati, lepas tu kan, dekat sini kita cari jawapan. Kenapa Waqi'ah letak Ar-Rahman selepas Ar-Rahman? Apa perkaitan dia? Okey, tuan-tuan, langit, pasangannya mesti apa? Pasangannya adalah bumi. Selalu kita jumpa kan? Ingat tak kita jumpa? Kalau Allah sebut bumi, Allah sebut langit ke sebut bumi dulu? Allah akan sebut langit, bumi, langit, bumi, langit, bumi. Nampak tak? Langit yang pecah dekat surah Ar-Rahman, tapi dekat Waqi'ah bumi yang digoncangkan. Maknanya mana dulu? Langit baru bumi. Okey. Lepas tu gunung ganang dihancurkan. Okey. Nampak tak perkaitan dia, pertautan dia, hubungan yang erat antara satu surah dengan surah sebelumnya.
Okey, maknanya tak boleh pisahlah Ar-Rahman dengan Al-Waqi'ah. Okey. Nanti kalau ada kesempatan kita akan gabungkan secara ringkas je surah ini. Contoh tadi, apa kaitan Rahman dengan apa kaitan Rahman dengan surah Al-Qamar? Apa kaitan Qamar dengan surah bintang? Apa kaitan surah bintang dengan surah Tur? Tur itu bukit Tur. Lepas bukit Tur jumpa surah bintang. Lepas jumpa surah bintang jumpa surah bulan. Contoh. Semua tu ada sebab. Okay, nanti kita belajar. Okey, kemudian waktu kita baca surah Ar-Rahman, Allah sebut balasan di hari akhirat. Waqi'ah pun sama, balasan di akhirat. Okey. Okey, sama. Tapi nampak macam sama je. Mungkin kita sama je kan. Okey, tetapi mari kita tengok elok-elok. Sama tapi tak serupa. Kat mana tak serupa? Tengok dekat sini. Dekat surah Rahman, tuan-tuan akan jumpa Allah sebut dua jenis kelas syurga. Ni dua peringkat syurga ni maksudnya ada syurga yang first class. Ya, ada yang syurga second class. Ni kerja rumah kat tuan-tuan. Cecari. Kat mana dua syurga first class dengan second class. Itu surah Rahman. Okey. Tapi kita mesti nak cari jawapan. Siapa ya yang dapat masuk first class ni? Siapa yang dapat syurga second class? Ar-Rahman tak bagi tahu. Ar-Rahman dia sebut umum. Al-Waqi'ah kata. Surah selepasnya kata. Tuan-tuan tak perlu nak tunggu surah hujung. Tak perlu. Surah selepasnya bagi jawapan. Surah Al-Waqi'ah bagi jawapan. Nak tahu tak? Siapa yang dapat first class tu? Siapa dapat second class? First class ni adalah As-sabiqun as-sabiqun. Ada tak dalam surah Al-Waqi'ah? Second class ni siapa? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Oh, itu ke jawapannya? Iya. Jadi kita dapati bahawasanya memang tepat. Memang tepat peletakan surah Al-Waqi'ah selepas surah Ar-Rahman susunan dia. Dan kita dapati dua surah ni, kita tak boleh nak pisahkan. Dan mungkin kita dok faham Waqi'ah lain, Ar-Rahman lain sebab dua surah berbeza. Tak macam tu. Dia ada perkaitan yang rapat di antara satu sama lain. Okey. Dah selesai? Dah boleh faham? Okey, jom kita pergi kepada surah berikutnya. Okey, kita pergi kepada surah Al-Hadid dengan Mujadalah pula. Okey, ni kita nak masuk juzuk 28 ya. Al-Mujadalah ni kita akan masuk juzuk yang ke-28. Okey, alhamdulillah. Tak masuk surah. Okey, cuma saya tertinggal ya nota Al-Waqi'ah dengan surah Al-Hadid. Yang ni kita terus pergi Al-Hadid dengan Waqi'ah. Dengan Al-Mujadalah. Saya tertinggal sebenarnya. Lepas saya baca semula, saya maaf tuan-puan ni, kekurangan diri saya ni, kelemahan diri, tambah puasa pula tu kan, ngantuk pula masa ni kan. So saya tertinggal nak tunjukkan perkaitan Al-Waqi'ah dengan Al-Hadid. Baru kita masuk Al-Hadid dengan surah Al-Mujadalah. Okay, tak apa, kita pergi terus kepada Al-Hadid dan Al-Mujadalah. Okey. Surah Al-Hadid ya, masih lagi juzuk yang ke-27. Siapa kat sini dia dah sampai surah Al-Hadid? Okey. Sekarang mari kita tengok perkaitan dia dengan surah Al-Mujadalah. Tengok surah Al-Mujadalah. Okey, surah selepasnya Al-Mujadalah. Okey. Apa pula perkaitan surah besi dengan Al-Mujadalah? Tuan-tuan, Al-Mujadalah tu maksud apa?
Apa soal mujadalah tu? Siapa boleh sebutkan mujadalah maksudnya apa? Ha? Hello. Dengar tak? Ada orang tak tu? Assalamualaikum. Kalau jawab, kalau 3 kali tak jawab tu, saya tak tanya dah lah. Apa dia, Kak? Adalah perbualan. Perbualan bersoal jawab lah ya? Jawab, soal jawab. Okey. Apa berkaitan dengan besi? Al-Hadid kan surah besi. Tiba-tiba surah sesi soal jawab. Apa berkaitan dia? Okey, ada berkaitan dia. Seperti kita katakan tadi. Okey, tengok dulu. Okey, buka surah Al-Hadid ayat yang ke-29 ni, ayat akhir sekali lah surah Al-Hadid ya. Okey. Lepas tu kita nak tengok ayat pertama surah Al-Mujadalah. Ni dia sebelah-sebelah ya, kiri kanan. Okey. Kalau surah Al-Hadid ayat 29, muka surat 541. Surah Mujadalah muka surat 542. Okey, dah buka dah? Okey, mari kita tengok. Ringkasannya saya tak sempat nak baca ayat dia. Cuma kita tengok dekat ayat 29 ya ibu-ibu. Sebenarnya ayat 29 ni tentang apa? Ayat 29 ni adalah tentang kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Kita akan jumpa banyak tentang kurniaan Allah. Kita akan jumpa perkataan fadlillah. Jumpa sekali lagi wal-al'in wa annal fadla. Jumpa kelebihan tajuk kurniaan. Jumpa tajuk apa? Wallahu dzul fadlil azim. Itulah kurniaan Allah. Okey. Kemudian apabila kita buka surah sebelahnya, muka surat sebelahnya lah, kita akan jumpa ayat pertama ada kaitan dengan kurniaan Allah. Tapi kalau kita baca ayat ni sebenarnya, kita baca ayat lengkap ayat 1 ni, sebenarnya ringkasan dia ya, Allah maha mendengar aduan seorang wanita tentang suaminya yang telah menziharkan dia. Ingat ni kisah antara siapa dengan siapa? Khawlah binti Sa'labah, suaminya adalah Aus bin Thamit. Okey, apa kaitan dengan kurniaan Allah? Apa kaitan? Kurniaan Allah di sini, tengok tak? Tengok tajuk ni. Bukti kurniaan Allah. Apa bukti kurniaan Allah? Bukti kurniaan Allah, Allah ni dia maha mendengar. Dia dengar apa? Dia dengar aduan perempuan yang suami dia ni telah samakan dia macam mak dia. Jadi dekat situ maksudnya suami dia ni seperti apa? Suami dia ni maksudnya kurniaan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala telah mengurniakan adanya peraturan, adanya hukum hakam tentang zihar. Maknanya kurniaan Allah yang luas dekat surah Al-Hadid ni, Allah Ta'ala telah buktikan. Nak tahu salah satu kurniaan Allah kepada manusia, Allah mengurniakan dengan meletakkan, memberikan garis panduan dalam bab zihar. Orang lelaki jangan suka-suka nak perkecilkan wanita. Jangan suka-suka nak main-mainkan bagi isteri ini. Isteri ini telah terbukti Allah kurniakan kepada manusia ini ada hukum hakamnya. Itulah kurniaan Allah. Allah dengar hambanya mengadu kepada Rasul. Tentu perempuan tu mengadu. Dia mengadu untuk hak dia. Dia telah diziharkan oleh suami dia. Maka kurniaan Allah itu melalui Allah dengar perempuan yang mengadu. Lalu turunlah beberapa garis panduan macam mana dalam hukum zihar. Yes, tentang hukum zihar.
Okay, ya, jelas kat sini. Nampak tak bukti kurniaan Allah tu? Okay, jelas. Baik, kita lanjutkan lagi tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita nak terus tengok surah Mujadalah dengan surah Al-Hasyr pula. Surah nombor 58 bergabung dengan surah Al-Hasyr, surah selepasnya, surah nombor 59. Okey, kita tengok dekat suratul Hasyr, Al-Mujadalah, kita ambil ayat yang hujung. Tengok ayat yang ke-20. Ayat 20 ni dia ayat yang ke-3 terakhir kan? 20, 21, 22. Ya. Ayat ketiga terakhir. Tengok ayat 20 ni. Okay, ya, perhatikan baik-baik. Ayat 20 ni, ringkasan dia untuk mudahkan. Ayat kat sini. Allah cerita tentang siapa? Manusia yang Al-Azallin. Azal ni maksudnya apa? Azallin ni maksudnya golongan yang dihina oleh Allah. Ini cerita tentang golongan yang dihina oleh Allah. Okay, Al-Azallin. Ulaika fil azallin. Okay. Kenapa dengan orang yang Al-Azallin ni? Dekat ayat yang sama bagi tahulah sebab mereka yuhadunallaha wa rasulah. Mereka penentang kepada perintah Allah dan Rasul. Mereka akan golongan yang hina. Okey. Apabila kita buka suratul Hasyr. Okey. Hasyr ni maksudnya halau. Pengusiran. Okey. Apa pula perkaitan golongan yang dihina dengan pengusiran? Tengok ayat 2. Ayat 2 ni, peranan dia memberikan contoh. Siapa yang Allah azalin ni? Dia bagi contoh. Siapa yang Allah Ta'ala hina dia? Dekat dunia lagi dah Allah hina dia. Siapa dia? Kita akan jumpa allazina kafaru min ahlil kitab. Oh, ahlul kitab ke yang Allah Ta'ala hina mereka ni? So ahlul kitab. Ahlul kitab tu siapa? Mereka ni adalah Yahudi Bani Nadir. Yang kita tahu kan Yahudi Bani Nadir kan dia nak perang dengan Rasul. Akhirnya mereka surrender. Akhirnya mereka kena keluar daripada kampung mereka. Kena tinggalkan semua harta mereka. Apa kaitan dengan ulaika fil azallin? Allah nak memberi contoh. Seolah-olah ayat 20 kata, kan, mereka yang menentang Allah, menentang Rasul, mereka lah fil azallin. Allah sebut umum je. Mereka yang tentang Allah, menentang Rasul, mereka dapat kehinaan. Apabila buka surah Al-Hasyr, surah Hasyr kata, nak tahu tak contoh? Nak tahu tak contoh siapa itu penentang Allah dan Rasul? Yang dia itu azallin. Allah sebut mereka itu adalah ahlil kitab. Siapa dia? Orang Yahudi. Apa bentuk kehinaan Allah kepada mereka? Mereka telah dihalau, dikeluarkan min diyarihim, daripada kampung-kampung mereka. Jadi ayat yang kedua suratul Hasyr ini melengkapkan lagi apa yang telah dibincang pada surah yang sebelumnya. Okey, tetapi cuba kita perhatikan baik-baik. Oh, contoh yang sama ke? Topik sama, nampak tak? Golongan yang hina. Sini pun jumpa golongan yang hina. Ingatkan dah tutup, ingatkan dah penutup dah. Macam habislah golongan yang hina tu. Mungkin kita ingat buka tajuk baru kot, cerita golongan yang lain pula ke? Tidak. Golongan yang hina ni dia ulang sekali lagi pada pembuka surah yang baru. Maknanya Allah nak menekankan. Contohnya macam contohnya hari ni kita nasihat apa ke anak kita? Tengok besok,
Nasihat lagi, benda yang sama, maksudnya nak menekankan. Contoh kita nasihat macam ni, anak tu nak tidur dan nak tamat dah hari tu, kita kata, ingat pesan mak ni, jangan lupa bayar zakat. Contoh kan. So mak dia tutup malam tu ingatkan anaknya supaya jangan lupa zakat fitrah. Pagi-pagi, baru pagi-pagi subuh tu, maknya ingatkan lagi anak dia. Jangan lupa ya nak, bayar zakat fitrah tu. Ikut jumlah beras yang kamu makan. Malam tadi tutup, ingatkan dah tak cerita dah pasal zakat fitrah tu. Tapi pagi-pagi, ingatkan lagi pasal zakat fitrah tu. Sama tak macam teknik penutup surah masuk kepada pembuka surah? Teknik ni lah kita kena ikut. Tiru macam Allah Ta'ala. Sebab manusia ni, dia mudah lupa. Dia perlu diingatkan selalu. Okey. Jelas ya? Kalau macam malam tadi, kita ingatkan anak kita zakat fitrah. Umum je, kita tak kata nak bayar zakat tu berapa ringgit, berapa nilai. Tapi pagi esok tu, kita bagi maklumat tambahan. Ikut jumlah, ikut pada beras yang kita makan. Macam itulah penutup dengan pembuka surah baru. Nampak macam topik sama. Topik sama macam mana? Macam kita buat contoh tadi. Malam zakat fitrah, siang pagi pun zakat fitrah. Tapi pagi tu ada penambahan maklumat. Zakat fitrah ikut jenis beras. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Sama, tapi tak serupa. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan? Boleh lagi ke? Larat lagi ke? Ke dah tertidur dah tu? Ngantuk kan? Malam tadi qiyamul lail, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, boleh saya lanjutkan lagi? Boleh ya? Okey. Kalau tak boleh saya berhenti kat sini. Sebab kita dah 1 jam 15 minit ni. Boleh ya? Okey. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Kita tengok surah Al-Hasyr dengan surah Al-Mumtahanah ya. Sikit lagi. Suratul Hasyr dengan suratul Mumtahanah. Tak apa kalau kita tak sempat habis, esok kita akan sambung lagi lah. Okey, ini kita ambil last lah. Last ya. Last ya. Saya pun tak larat juga kan. Nak lama-lama ni kan. Bulan puasa ni. Okey. Mari kita tengok kat sini. Okey. Kita tengok suratul Hasyr. Penutup. Tengok ayat nombor 18. Cuba buka ayat nombor 18. Muka surat dia 548. Lepas tu surah Mumtahanah ayat pertama. Tengok muka surat sebelah dia 549. Okey, jom kita tengok suratul Hasyr ni ada maklumat tentang apa ayat 18 tu. 18 tu bukan ayat akhir ya. Ayat yang terakhir Al-Hasyr adalah ayat nombor 24, tapi dia dekat penghujung lah. Okey, ayat nombor 18 ni ringkaskan pada perbincangan kita. Kita tengok dekat atas tu pun sebenarnya dah ada dah jawapan dia. Sebenarnya dekat atas ni sebenarnya saya dah bagi dah jawapan dia. Perintah kepada orang yang beriman. Okey, perintah kepada orang yang beriman. Tengok dekat surah yang selepasnya pun sama juga, perintah kepada orang yang beriman. Okey. Tapi mesti ada maklumat yang lain. Okey. Dekat surah Al-Hasyr, Allah sebut umum saja. Allah kata apa? Apa perintah tu? Nombor 1, Allah kata apa? Bertakwa. Okey.
Lepas tu Allah kata nombor 2, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Nombor 2 Allah kata buatlah persediaan untuk hari esoknya. Takut mati ke, sakit ke. Okey. Umum saja Allah bagi tahu. Apabila kita buka suratul Mumtahanah, Allah ada memberi maklumat lain kepada orang beriman. Maklumat apa? Okey, ya ayyuhallazina amanu. Sama tak? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Dekat ayat nombor 1 surah Mumtahanah ni Allah tambah lagi satu perintah kepada orang beriman. Apa dia? Jangan ambil musuh Allah, musuh orang Islam jadi sahabat qarib. Jadi kalau kita gabungkan ayat 1 dengan 18 ni, maka ini adalah perintah ketiga lah. La tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulqu ilaihi fil mawaddah. Okey. Maknanya untuk melengkapkan kita ni benar-benar. Contoh kan, kita kata siapa nak jadi orang beriman? Dia kata ya allazina amanu. Semua nak jadi orang beriman. Amanu. Kalau kita hanya berhenti dekat 18 ni, mungkin kita buat dua, ittaqullah wa tanzur. Tapi kalau kita baca pada surah yang berikutnya, tengok pembuka ni. Oh, jumpa lagi amanu, orang beriman. Maknanya Allah nak tekankan tentang sifat beriman tu. Tetapi beriman dekat sini ada tambahan dia. Apa dia? Yang kita sebut nombor 3 ni. Okay. Tuan-tuan nampak tak perkaitan dia antara pembuka surah baru dengan penutup bagi surah yang sebelum ni? Topik yang sama. Okay. Maknanya bukanlah sampai dekat penutup kepada suratul Hasyr, penghujung suratul Hasyr, tak ada cerita lah tentang amanu, orang yang telah beriman. Tetapi buka surah baru, ulang kembali ya ayyuhallazina amanu. Tapi ada beberapa maklumat yang tiada bagi surah yang sebelumnya. Ini menunjukkan bahawasanya tak cukup, tak boleh dipisahkan surah yang selepasnya. Begitu juga surah yang selepasnya, jangan dia abaikan surah yang sebelumnya. Begitulahnya sampai bila-bilanya. Okey. Ada soalan? Ada pertanyaan? Ada yang boleh saya ulang ke? Perlu saya ulang? Okey. Penat dah kan? Cukuplah ya 1 jam, hampir 1 jam setengah ni. Kita sambung nanti insyaAllah esok. Kita habiskan bermula daripada surah yang ke-60 sehingga surah yang ke-66 At-Tahrim. Nota saya dah bagi ya. Sampai surah At-Tahrim kita nak tamatkan juzuk yang ke-28. 28 insya-Allah. Jadi esok pagi kita akan tamatkan juzuk 28 lah daripada surah kita sebut tadi ya. Kita akan cerita daripada surah Al-Mumtahanah sehingga kepada surah Tahrim. Ada 7 surah. InsyaAllah. Cuma esok kita ada setengah jam saja. Kerana jam 9:30 tu saya dah ada kelas yang lain. Saya ada kelas yang khas lah. Tapi tak apa, setengah jam tu insyaAllah boleh sempat beberapa maklumat. Baik, ada apa-apa soalan, pertanyaan, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Semakin jelas tak susunan surah-surah dalam Al-Quran? Okey, ada orang bertanya tak dekat FB? Tak ada, Ustaz. Ada soalan tak dekat FB tu? Tak ada.
Okey. Kalau tiada, kita sambung esok ya. InsyaAllah. Jazakumullahu khair.